Al-Karim. Amma ba'd. InsyaAllah pagi Jumaat yang mulia ni kita dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاك له أجران. Rawah Muslim. Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan bacaannya pun bagus akan berada bersama para malaikat yang mulia lagi taat yang memindahkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz. Sementara seseorang yang tersekat-sekat dalam membaca Al-Quran dan dia bersusah payah membaca, maka dia mendapat dua ganjaran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan bacaannya pun bagus akan berada bersama para malaikat yang mulia lagi taat yang memindahkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz. Sementara seseorang yang tersekat-sekat dalam membaca Al-Quran dan dia bersusah payah membacanya, maka dia mendapat dua ganjaran. Keterangan yang dimaksudkan dengan orang yang tersekat-sekat ialah seorang yang hafiz tetapi tidak lancar, namun dia telah terus berusaha dan melancarkan hafazannya. Selain daripada itu, ia juga boleh dimaksudkan seorang yang tidak hafiz dan tersekat-sekat dalam membaca Al-Quran tetapi masih berusaha untuk membaca dengan betul. Orang yang demikian akan mendapat dua ganjaran, satu ganjaran untuk bacaannya dan satu lagi ganjaran untuk susah payahnya kerana tersekat-sekat membaca. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u sahibul Quran yawmal qiyamah fayaqul ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah, qulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah, thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa yuzadu bikulli ayatin hasanah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli Al-Quran akan datang pada hari kiamat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Al-Quran akan berkata kepada Allah, kurniakanlah kepadanya sepasang pakaian, maka dia akan dipakaikan mahkota kemuliaan dari sisi Allah. Al-Quran akan memohon lagi, ya Tuhanku, berikanlah lagi kepadanya pakaian, maka orang itu akan dipakaikan pakaian kemuliaan dengan sempurna. Kemudian Al-Quran memohon lagi, ya wahai Tuhanku, redakanlah dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan reda terhadapnya. Kemudian akan dikatakan kepadanya, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Sebagai ganjaran bagi setiap ayat, satu pahala akan ditambah untuknya. An Buraidah qala kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'tuhu yaqul innal qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahibi فيقول له هل تعرفوني فيقول ما أعرفك فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أزمعتك في هواجري وأسحرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله فيوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه هلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولد Al-Quran.
thumma yuqalu lahu iqra was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha fahuwa fi su'udin ma dama yaqra hazan kana aw tartilan hazan kana aw tartilan. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu bahawa saya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat ketika ahli Al-Quran keluar dari kubur, maka Al-Quran datang dalam keadaan yang pucat lalu bertanya, apakah kamu mengenaliku? Al-Quran itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan mengulangi soalannya, apakah engkau mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan berkata, akulah Al-Quran, temanmu yang telah menyebabkan kamu dahaga pada waktu tengah hari yang panas, yang menyebabkan kamu berjaga malam, yakni kerana beramal dengan hukum Al-Quran kamu berpuasa pada siang dan membaca Al-Quran pada waktu malam. Setiap peniaga inginkan keuntungan daripada perniagaannya, dan hari ini kamu ialah orang yang paling banyak mendapat keuntungan dari perniagaan. Selepas itu ahli Al-Quran akan diberikan kerajaan di tangan kanannya dan jaminan kekal dalam syurga diberi di tangan kirinya. Di atas kepalanya akan dipakaikan dengan mahkota kemuliaan. Kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dengan dua pasang pakaian yang harganya tidak mampu dinilaikan oleh penduduk dunia seluruhnya. Mereka berdua akan berkata, apakah sebabnya kami dipakaikan dengan pakaian ini? Mereka akan dijawab, kerana anak kamu menghafal Al-Quran. Kemudian akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat serta kamar-kamar syurga. Oleh itu dia akan terus naik tingkat-tingkat selagi dia membaca Al-Quran, sama ada secara tartil ataupun cepat. InsyaAllah telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran, kelebihan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni ulama kata ialah orang yang menghafal Al-Quran ataupun orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi sama-samalah, walaupun kita tak dapat menghafal banyak, kita cuba hafal sikit-sikit surah-surah penting, surah-surah yang pendek-pendek, dan juga kita perbanyaklah baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan ahli Al-Quran, yang mana ganjarannya sangat besar, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.